Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Puan Hajah Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tengku Ampuan Hajah Afzan Pahang, yang dihormati juga guru-guru penolong kanan, guru-guru, seterusnya adik-adik dan anak-anak para pelajar SMKA Tengku Ampuan Hajah Afzan Pahang, moga-moga dalam rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya. Pertamanya, izinkan saya memulakan pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan tahmid dan kesyukuran kerana dengan izinnya kita dapat bersua muka untuk sama-sama mendengar sedikit nasihat yang hendak kita kongsikan sempena Ramadan Al-Mubarak ini. Adik-adik dan anak-anak yang saya kasih sekalian, mungkin ini kali pertama kita bersua, tapi sebenarnya saya merupakan salah seorang pelajar, sama macam kamu semua, meninggalkan sekolah pada tahun 1997 dan masuk pada tahun 1993. Dan saya ini adalah dari batch yang ke-10. Dan untuk makluman semua, saya lebih suka dan gemar untuk dikenali sebagai Pok Zhang. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini, saya telah diamanahkan oleh pihak alumni untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan Ramadan. Senang katanya nak kena bagi tazkirah sikitlah pada adik-adik. Dan insyaAllah pada hari ini saya nak bawakan satu kisah yang saya rasa semua orang tahu kisah ini dan semua orang ingat kisah ini. Apa dia? Kisah Ghazwah Badar Al-Kubra ataupun Perang Badar. Sebab kita nak ambil ibrah dalam peperangan ini. Dan kita nak lihat apa yang boleh kita ambil balik, bawa balik kepada kehidupan kita, walaupun perkara ini telah berlaku lama. Kenapa? Sebab peristiwa Badar Al-Kubra ini berlaku pada tahun kedua Hijrah, tepatnya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, bila mana Nabi dan anggota tentera Islam telah keluar untuk menyekat, pada asalnya menyekat kabilah Abu Sufyan yang baru pulang daripada Syam, yang telah membawa harta rampasan perang. Para sahabat meninggalkan Mekah dengan selai sepinggang, tak bawa apa, harta, rumah, ternakan, tanaman semua ditinggalkan, dan harta-harta itu telah dirampas oleh kumpulan-kumpulan musyrikin Mekah, dan akhirnya mereka bawa harta ini ke Syam untuk didagangkan. Pertama, ketika mereka bawa harta itu ke Syam, tentera Islam tak dapat menyekat, dan apabila mereka akan kembali ke Mekah, maka arahan untuk Nabi dan juga tentera Islam menyekat telah dikeluarkan. Maka terjadilah satu peristiwa yang disebut sebagai Perang Badar. Apa yang hendak disampaikan pada Perang Badar ini adalah berkenaan dengan semangat orang muda, anak-anak, adik-adik yang lingkungan umur 13 tahun hingga 17, dan mungkin ada yang ambil STP, lingkungan umur usia remaja adalah penting, dan kita boleh jadikan pedoman dan panduan berkenaan dengan peristiwa Badar Al-Kubra ini. Apa yang nak sebut sebagai penglibatan anak muda, bila mana anak muda turut juga menyertai peperangan ini. Siapa? Antaranya adalah dua orang anak muda yang bernama Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru bin Al-Jamuh. Mereka ini apa? Mereka ini adalah dua orang anak muda dari golongan Ansar. Diriwayatkan pada satu ketika Abdul Rahman Al-Auf radhiyallahu anhu sedang berada dalam saf untuk berperang.
Maka didatangi oleh dua anak muda ini, dua Muaz ini, satu di belah kanan, satu di belah kiri. Apa yang ditanya? Pak Cik kenal tak siapa Abu Jahal? Pak Cik boleh tak tunjukkan mana Abu Jahal? Jadi anak muda ini datang kepada Abdul Rahman Auf bertanyakan soalan ini. Muda lagi anak ini. Mungkin dalam lingkungan 14 ke 15 tahun. Muda lagi. Apa dia buat? Dia tanya, Pak Cik, boleh tak tunjuk kat saya siapa itu Abu Jahal? Mana dia? Kan bila kita berperang, biasanya kita akan berhadapan dengan musuh dan musuh itu ada cara dia. Maksudnya siapa berada di hadapan sekali. Kemudian di barisan kedua, barisan ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi dek kerana Abu Jahal ini adalah pemimpin utama, general perang mereka, maka sudah pasti Abu Jahal akan berada di hadapan. Mungkin dengan menunggang kuda atau menunggang unta. Okay? Jadi sekarang ni anak muda ini bertanyakan kepada Abdul Rahman, Pak Cik, tunjukkan kami mana itu Abu Jahal. Lantas Abdul Rahman bertanya, untuk apa kamu tahu? Ni nak tahu sibuk-sibuk ni, kenapa? Awak tu muda lagi. Kan? Nak tahu mana Abu Jahal ni kenapa dia? Benda masalah dia. Itu bahasa kita lah ya. Jadi, bila ditanyakan soalan itu, Muaz ini pun menjawab, demi Allah yang mana nyawaku dalam genggamannya, bahawa aku bersumpah bayangku dan bayang Abu Jahal tidak akan berpisah selagi mana salah seorang daripada kami tidak gugur. Maksudnya dia nak khabar apa? Dia nak khabarnya hak dua orang tadi ni dia akan pergi cari Abu Jahal, dia tak akan berpisah, tak akan lari. Maksudnya dia akan pastikan kalau dia tak berjaya bunuh Abu Jahal, dia yang syahid. Jadi dipendekkan cerita, Saidina Abdul Rahman pun dah tunjukkan di mana, dah kenal tu dia. Orang ni pakai begitu, orang ni pakai begini, itulah Abu Jahal. Maka apabila peperangan bermula, dari kejauhan sahabat Nabi nampak dua orang anak muda ini tadi pergi mencari Abu Jahal. Dan akhirnya mereka berdua inilah yang berjaya membunuh Abu Jahal. Seorang tikam menggunakan pedang di perut dan seorang memancung kepala Abu Jahal. Dan peristiwa kedua berkaitan dengan penglibatan anak muda ini dalam perang Badar ini juga adalah yang melibatkan seorang sahabat anak muda juga yang akhirnya syahid. Siapa dia? Umair bin Abi Waqqas. Siapa Umair ini? Umair adalah adik kepada panglima besar Islam, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan oleh Sa'ad sendiri ketika mana tentera Islam ini sedang berbaris, diperiksa barisannya oleh panglima tentera Islam, iaitu Nabi sendiri. Dia nampak adik dia ni menyorok-nyorok, ngintai-ngintai dari belakang orang dewasa. Lantas sahabat kita tadi ni, Sa'ad ini tadi ni, dia panggil, awak buat benda sini. Dia marah adik dia lah, awak buat benda sini ni, awak terkecek lagi, buat benda ke sini. Apa yang berlaku adalah bila ditanya begitu, maka jawablah Umar yang tadi, sesungguhnya aku takut kalau Nabi nampak aku ni menyorok-nyorok belakang orang, kerana aku takut Nabi akan halang aku, larang aku dari turut serta dalam peperangan ini, sedangkan aku mendambakan mati syahid. Maka bila dah itu permintaannya, Sa'ad tadi ni bawalah adik dia menghadap Nabi SAW. Nabi pun bersetuju bila tengok anak kecil, baru umur dalam 15-16 tahun adik-adik. Umur-umur kamulah yang sekarang ni rancak sangat duk main telefon, main game apa semua ni. So Nabi pun kata, baliklah, balik, tak payah ikut serta sebab kamu masih lagi anak-anak. Selepas mendengar begitu, anak ini, Umar ini menangis, merajuk kerana telah dihalang untuk menyertai peperangan. Namun di akhirnya
Nabi SAW telah mengizinkan Umair bin Abi Waqqas turut serta di dalam peperangan. Dan dipendekkan cerita, Umair bin Abi Waqqas telah syahid di tangan Amru bin Abdul Wad yang telah membunuhnya. Usia pada ketika itu adalah 15 ke 16 tahun. Maksudnya tuan-tuan, adik-adik semua, kalau kita nak tengok penglibatan 3 insan remaja seperti kalian semua dalam peperangan yang menentukan masa depan Islam. Walaupun mereka kecil, walaupun mereka belum dewasa, walaupun mereka ini mentah dalam berfikir, tapi semangat jihad, semangat nak mempertahankan agama, semangat nak membalas dendam atas perbuatan jahat kaum musyrikin, membuatkan mereka ini tak takut mati, tak gentar pun untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Kenapa? Kerana tentera Islam hanya sekadar 314 termasuk dengan Nabi. Sedangkan tentera musyrikin adalah sekitar 1,000 orang. Dan mereka mempunyai banyak kelengkapan perang. Contohnya, mereka semua ini ada dipakaikan baju besi. Semua tentera mereka pakai baju besi. Kemudian mereka ada kelengkapan dari sudut untanya. Ada 600 ekor unta. Dan juga ada lebih kurang dalam banyaklah kuda-kuda. Kuda banyak, unta pun dah 600. Tapi kalau dibandingkan dengan tentera muslimin, kita hanya ada 2 tentera berkuda dan 70 ekor unta perang. Jauh beza kan? Nisbah 1 dengan 3. 1 tentera muslimin perlu berhadapan dengan 3 orang tentera musyrikin dengan keadaan yang serba kekurangan. Hanya ada pedang, panah, lembing. Sedangkan di pihak tentera musyrikin, mereka dilengkapi dengan bala tentera yang lengkap, senjatanya, peralatan mempertahankan dirinya. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan dari langit, Allah menangkan tentera Islam pada hari itu. Jumlah tentera yang terkorban di sisi kita orang Islam adalah 14 orang sahaja, sedangkan di peringkat musyrikin mereka 70 orang terkorban dan 70 orang lagi berjaya ditawan. Yang lain balik awal. Kan? Yang lain balik kampung lah. Kan? Balik semula ke Mekah membawa hati yang duka nestapa. Jadi adik-adik, sebagai kesimpulan, Fauzan nak sebut di sini, tak kiralah berapa usia kita, di mana tahap kita, pertama kita perlu ada sifat dan sikap untuk mempertahankan agama. Isu-isu terkini macam kalimah Allah, kan, macam orang mempersendakan masjid, orang mempersendakan amalan-amalan sunnah, itu harus ditentang. Tapi saya nak pesan pada adik-adik, nak tentang, nak marah, janganlah melampau. Kita ada undang-undang, kan? Janganlah nanti buat perkara-perkara yang tak sepatutnya sampai melanggar undang-undang. Jadi masalah lain pula. Jadi, sekali lagi, Fauzan nak ingatkan pada adik-adik sekalian, dalam keadaan kita tengah muda, remaja, bersemangat, inilah kita patut sentiasa bersedia dan kita patut menjadikan diri kita sebagai benteng utama dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam yang mulia ini. Jadi, Fauzan rasa setakat itu dulu perkongsian pertama kita. InsyaAllah, jika ada rezeki, kita akan bertemu lagi dalam siri-siri akan datang. Buat adik-adik tahap sekalian, teruskan usaha, teruskan belajar, tingkatkan adab, banyakkan ilmu dan pengalaman. Moga-moga menjadi insan yang sempurna dan memberi manfaat kepada agamanya, bangsanya dan negaranya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.